Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kuliah duha kita diteruskan dalam musim PKP ini. Seperti biasa, untuk kita mengisi masa-masa yang kita ada ini dalam melakukan kebaikan. Dan kita sambung lagi surah An-Nisa ayat 133, ayat 134. Kita sampai pada ayat yang ke-34, dan pada kali ini kita masuk kepada tajuk berkenaan dengan nusyus. Kita menggunakan kitab tafsir Al-Azhar, tafsir surah An-Nisa. Baik, terima kasih kepada semua yang menghantar komen. Nazir Saleh, Salmah Siti, Ayumi, Zaliha, Latifah Abu Hasan, Rosita, Najimuddin Ebeng, Zura Muhammad. Saya jawab salam yang tuan-tuan lafazkan. Waalaikumsalam, jawab hamba. Kirang rasa di hati tak terkira. Kalau sudah berjumpa, hilanglah rasa rindu. Oh asmara, peliharalah. Jawab salam Ustaz P. Ramli itu, tuan-tuan. Hamizah Hamad, Jamilah Hamidun, Jamilah Hamidan. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada pagi Jumaat yang mulia ini. Baik, kita masih membicarakan tentang tajuk berkenaan dengan nusyus. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izunna wahjurunna fil madaji'. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut kederhakaan mereka itu, yang terkenal dalam bahasa kita ialah nusyus. Orang Melayu dia jarang sebut isteri ni derhaka, dia sebut isteri nusyus. Dia ambil bahasa Arab lah, nusyus. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut akan kenusyusan mereka itu. Takut isteri ni jadi derhaka, bimbang isteri ni jadi derhaka. Nur Atiqah, Ustaz ada sarapan ke belum? Baru saja sarapan. Saya sarapan betik pagi ni dengan oat. Oat Kazim, oat tu satu, kemudian makan betik 2-3 potong. Itu adalah breakfast saya. Alhamdulillah. Nasi saya tak makan. Kalau makan pun 2-3 sudu je, 2-3 suap je, kemudian stop. Okey, baik. Kemudian tadi saya minum madu. Saya minum jus durian Belanda Irham ke Al-Barakah punya, minyak zaitun. Tadi itu makanan tambahan saya. Baik, maka kata Nabi SAW, kalau kamu takut isteri kamu nusyus, maka apa yang Allah Ta'ala ajar kepada kita sebagai suami untuk buat kepada isteri? Fa'izuhunna, hendaklah kamu ajarkan mereka, beri pendidikan kepada mereka, beri petunjuk kepada mereka, ajarkan mereka, sadarkan mereka akan kesalahannya. Ini tanggungjawab suami ni, menasihati. Jadi bagaimana suami nak menasihati isteri kalau suami pun perlu dinasihati? Sebab tu disebutkan kepada kita, ibda' binafsika.
Sebelum kamu nasihat pada orang tu, kamu nasihat diri kamu dulu. Bentuk diri kita menjadi seorang suami yang baik, bentuk diri kita menjadi suami yang dihormati oleh isteri. Maka bila kita dihormati, kita disayangi, kita dikasihi, maka kita nasihat dia pun dia senang terima. Tapi kalau kita sendiri pun teruk, kita sendiri pun radio buruk, kita sendiri pun lawyer buruk, semua buruk-buruk tala pada kita, macam mana kita nak nasihat isteri kita? Ada juga orang yang tidak langsung menegur isterinya. Isteri pakai macam mana pun tak tegur. Isteri buat apa pun tak tegur. Isteri tengking ke apa benda ke, tak tegur langsung, diam. Salah. Isteri cakap kasar dengan mak, diam, takut. Salah tu bang. Kadangkala terdapat si isteri memerintah suami, disuruh duduk-duduk, dibentak-bentak, dijerit-jerit. Suaminya dulu handsome, rambut panjang dah jadi botak. Oh lala, kalau memilih isteri ala abang, biar betul-betul, jangan tersalah pilih ala abang, kena kuin kontrol. La 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 la. Rumah kisah, rumahlah tangga, ada-ada saja. Kenapa yang isteri jadi macam itu? Sebab suami tak buka mulut. Sebab apa suami tak buka mulut? Berat mulut. Kenapa suami tak tegur? Isteri gaji besar. Kenapa suami tak melarang buat jahat? Sebab isteri pun mulut jahat. Aku tak boleh nak tegur, aku tak boleh nak cakap. Kalau begitu bersiap-siagalah kamu, isteri kamu akan derhaka pada kamu. Kalau kamu tidak boleh menasihati isteri kamu, bersiap-siagalah kamu yang kamu ni akan dinusyusi oleh isteri kamu. Sebab itu kalau abang-abang kita tak boleh nak nasihat isteri kita, kita perlukan orang ketiga. Maka hantarlah isteri tadi ke pusat pengajian, kuliah-kuliah pengajian. Masalah dia kuliah pengajian tutup, masalah dia ustaz. Kalau gitu pergi pasar raya lah, pasar raya buka. Pasar raya buka bukan tempat menyelesaikan masalah. Tempat menyelesaikan masalah ialah tempat pengajian. Baik di surau, baik di masjid, baik di dewan. Maka sebab itulah kita buat pengajian secara online macam ini, supaya kita boleh menasihati suami atau boleh kita menasihati isteri kita. Dan bukan setakat kita saja yang buat pengajian dalam online sekarang ni. Beratus-ratus, beribu-ribu online sekarang. Jadi kalau kita sendiri tidak mahu mengambil peluang ini, maka kita sudah jadi ketinggalan. Kadang-kadang nafkah rumah tangga dicari oleh isteri, maka suami sudah hilang satu kekuatan untuk menegur isterinya. Jadi kita balik kepada asal. Siapa pun isteri awak, awak adalah ketua dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Awak adalah ketua. Badan awak kecil, isteri awak besar, awak adalah ketua. Awak mengaji rendah, isteri awak ada SPM, awak ada SRP je, awak adalah ketua. Awak gaji 1,800, isteri awak 8,100, awak adalah ketua. Isteri awak tua 60 tahun, awak pula 24 tahun, awak adalah ketua. Isteri awak adalah anak ketua kampung, awak pula anak orang biasa je, awak adalah ketua.
Awal-awal ayat 34 Allah bagi tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pegang yang tu. Itu pegang yang itulah tuan-tuan. Sebab kadang-kadang masalah kita sekarang ni ialah kita rasa rendah diri dengan apa yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada kita, maka kita tak berani nak menegur. Akhirnya isteri tadi rasa bebas, dia nak buat apa pun dia rasa bebas, dia berani. Dia kata kat kawan-kawan dia, Eton, laki kau tak marah ke kau buat macam ni? Aku beli beras. Isteri pula cakap, aku beli beras. Kita ada masalah teknikal sikit tuan-tuan. Gambar jadi kelabu pula. Mawar Edi dah tanya dah tu, Datuk, kenapa gambar kabur dan tak jelas? Salina Samsudin pun kata gambar kabur. Kalsum Daroy Jimlani gambar kabur. Kabur-kabur pula tuan-tuan, blur. Jadi tuan-tuan, kita cuba tengok apa benda masalah ni. Kita sabar tengoklah. Okey, tuan-tuan dengar suara saya dulu. Sekarang tu saya dah buat tangan-tangan dulu macam ni tuan-tuan, menunjukkan saya masih hidup kat sini. Jadi pihak technician sedang menyelesaikan masalah ni. Harap bertenang, sabar tuan-tuan. Tu tangan saya tu maknanya saya masih ada di sini. Hai, saya di sini, siapa di sana? Saya masih hidup lagi tuan-tuan. Cuma masalah gambar kelabu. Baik. Dan kata dia lagi, di dalam nak menegur isteri, gunakanlah perkataan yang baik. Jangan menggunakan perkataan yang sombong, yang kasar untuk kita nak menegur isteri kita. Menegur itu lambang sayang. Menegur itu adalah tanda sayang. Kalau tak tegur, kita tak sayang. Lantak kamu. Dah elok lah. Dah elok kan. Nak tengok rupa Ustaz Kalsum Daroy Jimlani. Dah tengok dah muka. Lihatlah keindahan kampungku dan juga sawahku. Tengoklah tuan-tuan, tengok rupa kan. Okey. Okey, dah clear dah. Muhammad Syamin kata dah okey. Marzu Maria, alhamdulillah dah okey dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dah terang lah. Tak apa masalah tadi tuan-tuan, tahulah. Baik, balik pada kita ni. Seorang suami hendaklah menegur isteri dia dengan menggunakan bahasa yang cantik. Suami hendaklah mengajar dan menyadarkannya bahawa setelah bersuami, halus ataupun kasar, terimalah dengan baik. Nasihat isteri. Ya, abang tahu abang ni tak handsome, tapi abang adalah suami. Cakap elok. Ya, abang tahu abang ni gaji murah, tak sebanding dengan gaji ya, tapi abang suami ya. Kena hormat abang. Itu kalau nak suruh isteri hormat lah bahasa tu. Kalau isteri pakai menjolok mata, ya, kamu tu isteri abang, dosa pahala dia abang terbalik sama. Mulai hari ni abang tak bagi lagi, kamu pakai kain belah-belah. Pakai jubah pun cantik, baju kurung pun cantik. Kalau tak ada jubah, ambil jubah abang. Banyak jubah abang, pakailah. Mulai hari ni abang tak bagi lagi, kamu keluar pada rumah pakai seluar jean, masuk baju pula dalam, seluar tak in pula, nampak punggung tergedek-gedek tu abang tak suka. Kamu tu isteri abang. Nasihat. Ya, besok mak abang datang, kalau tak ada dia, abang tak ada. Abang tak ada, ya, tak ada suami macam abang. Jadi abang harap, ya, tolonglah hormat mak abang, layan dia elok-elok ya, cakap elok-elok. Itu nama dia nasihat.
tengok isteri ni garang sangat dengan anak. Ya, itu anak kita. Yang kamu garang sangat buat apa? Jauh hati budak tu kan. Didiklah dengan kasih sayang. Tuan-tuan, Islam suruh kita ni mengajar, mendidik dengan perasaan, dengan jiwa, dengan hati. Daripada hati, insya-Allah turunlah ke dalam hati. Bukan sahaja kita kemari, kita bercinta, curahkan rahsia hati ke hati. Burung tempua sana sini mencari sarang. Kalau hati dah suka, samalah kita terbang pulang. Buat apa kita nak marah-marah pada isteri kita? Dia tu lahirkan anak-anak kita, dia nyusukan anak-anak kita, dia jaga anak-anak kita, dia jaga rumah tangga. Kalau salah, tegur. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong betulkan, tolong tunjukkan. Baik. Dan beberapa lagi misal yang lain, siang si suami memberi pengajaran itu tidak boleh bosan, tetapi jangan nyinyir, membebel. Ini bebel macam yes kupang. Cerita 18 puasa, 17 puasa, yes kupang bebel isteri. Abang, berat dah habis. Oi, hang ni, kita ni makan berdua ya nasi, bukan situ kan tentera. Aku ni dah tak ada kerja, jimat lah sikit, aku baru beli ya beras ni. Beletek, cerita beras habis, beletek kat setengah jam. Maka isteri pun tak suka. Tuan-tuan yang saya hormati, si suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Seorang suami hendaklah menjadi seorang suami yang dalam mendidik isteri dia, didik dengan pendidikan yang tegas. Dalam masa sama hendaklah dia mendidik dengan kebijaksanaan. Sebab itu kalau kita tengok mak bapak kita, Nur Atiqah, lama tak dengar ustaz nyanyi lagu Hindi. Ye rati bigi-bigi, ye masti bijai, hota diri-diri, hota na pyara-pyara. Ye rati bigi-bigi, ye masti bijai, hota diri-diri, hota na pyara-pyara. Okey, dah. Tu lagu Hindustan. Siapa minta tadi tahu? Nur Atiqah. Suami tak pernah, Fauziah H.A. Tuah, suami tak pernah tegur isteri macam mana pula? Ustaz, suka hatilah nak solat ke tak, nak bertudung ke tak pernah tegur. Ini suami macam ni pun masalah juga ni. Isteri tu bawah tangan kita. Bila dia tak semayang, kenalah suruh, ajak jadi imam. Suami kena tunjukkan kewibawaan tu. Zuhur dah masuk, main sembahyang dengan abang, abang jadi imam. Barulah dia timbul perasaan hormat pada suami. Isteri jawab, uzur semalam, uzur kemarin, uzur 20 hari kamu ni uzur. Uzurnya asal nak sembahyang uzur, makan tak ada uzur pula. Dia orang kata uzur lah. Menjawab, bukan kamu uzur 7 hari ke? Ini dah 15 hari uzur apa? Tak tahu tu dia. Tak nak sembahyang, kadang-kadang tak tutup aurat. Kenapa tak bertudung? Ambil tudung pakai. Ini seorang suami kena tegur.
Ya, kena tegur, didik isteri dia, fa'izuhunnya. Bila kita didik, insya-Allah. Dan sebab itu dia kata tegas. So, isteri ni ada perasaan hormat dan takut pada suami dia sebab suami dia tegas. Dalam bab makan minum, suami tak tegas. Apa isteri masak, dia belasah je. Ikan tu tak masak pun dia makan. Nasi mentah pun dia telan. Tapi kalau isteri buat jahat, isteri tak semayang, wuih, marah dia. Isteri tak baca Quran, marah dia. Isteri pakai kain belah pergi pejabat, wuih, marah dia, bakarnya kain tu. Labuci tak labuci, dia bakar habis kain. Tapi kalau dalam bab dunia, katil berselerak, rumah tak bermok, dia tak marah, pasal itu dunia. Tapi benda akhirat, suami tegas. Dan suami juga di dalam menegur, hendaklah dia menjadi seorang yang bijaksana, cerdik di dalam menegur isteri. Macam mana supaya isteri tu dalam senyum, dalam ketawa menegur seorang isteri. Isteri tak perasan pun yang dimaksudkan oleh si suami adalah dia. Malam tu baru sudah. Ini kebijaksanaan. Yati Halim, asyik-asyik uzur. Atau bini lagi garang dari suami ustaz. Uzur je. Kak Yang ustaz, macam mana nak pula kalau suami yang tak nak dengar nasihat si isteri disebabkan ego dan merasakan dia ketua keluarga, jadi tak pula lah dengar nasihat isteri. Ini keras kepala. Bila susah cari isteri, bila kena saman ngadu kat isteri. Isteri gadai beramah, bayar saman, naik motor bertiga, naik kereta berempat. Musim PKP ni, yuk ikutlah SOP. Bila tak ada duit, minta isteri. Isteri gadai beramah, udah tak ada barang nak gadai dah, tinggal gigi mah je belum digadai lagi. Cuba dengar sikit nasihat isteri tu, walaupun dia isteri, kadang-kadang nasihatnya betul. Dan kata dia, kalau dah nasihat pun tak dengar, kalau dah suami nasihat pun isteri tak dengar, apa nak buat? Wahjuruhun nafil madaji'. Sa'diyah Arifin ustaz nak lagu Piramli 1 di waktu malam bulan mengambang ustaz. Di waktu malam bulan mengambang, sunyi damai, hai damai sekelilingku. Okey, cukup. Cukup. Okey. Fatimah Tina tergollah dengan lemah lembut ke ustaz? Ya. Puan Jamilah Bacok Pasir Gudang. Ustaz, apa khabar? Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Kabar sini alhamdulillah. Tiap-tiap hari jumpa di Facebook. Ada tuan-tuan. Julia Hendro, Assalamualaikum Ustaz Diuk yang Zura kasihi. Oh, ya, Masya Allah. Ustaz Kasim kena kahwin ke? Ini cerita ayah kucing, tuan-tuan, ayah kucing. Nur Asmah Seman, ramai suami yang sikapnya ego seumur, payahlah ustaz. Habis tu kenapa ambil dia jadi suami? Masa dulu tak tahu ke? Masa bercinta dulu tak tahu ke dia ego? Sebab tu kita boleh pilih. Dapat yang ego, dapatlah ego. Pilih yang ego, dapatlah ego. Pilih Mitsubishi Evo, dapatlah Evo. Pilihan kan di tangan kita. Jadi kalau kita memilih seorang suami yang baran, waktu bertunang hari itu pun dah baran, waktu bertunang dulu pun dah kedekut, waktu bertunang dulu pun tak nak dengar nasihat, maka tolonglah persiapkan mental dan fizikal kita untuk mendapat suami selepas berkahwin dengan suami yang macam itu. Kita yang pilih dia. Kita pilih, kalau Allah izin, kita yang nak.
Sebab tu carilah yang baik-baik, cari yang elok. Okey, kalau cari suami ala kakak, cari betul-betul, jangan tersalah pilih ala kakak kena kaki botol. La 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 la. Kisah rumahlah tangga ada-ada saja. Ten 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 ten. Habis tu ustaz, suami saya keras kepala. Apa saya nak buat ustaz? Sekeras-keras pemimpin perang yang garang, yang handal, yang cengih, dia tunduk di kaki perempuan. Sehebat-hebat raja yang besar, dia tunduk pada orang perempuan. Jadi akak-akak orang perempuan, tundukkanlah keegoan suami akak dengan kebijaksanaan akak, kelembutan anak, keperempuanan akak, dengan doa akak. Keras dibalas keras, rosak. Kelembutan, doa, zikir, insya-Allah keegoan suami tadi akan hilang. Masalahnya ustaz, Saidah Ida masa belum kahwin elok perangai, tapi lepas nikah baru nampak buruk, egonya melangit. Waktu bercinta memang seronok, waktu bercinta memang seronok, tak tahu nak apa lah, segala-galanya manis. Dengarlah, oh sayang, laguku untukmu, lagu penuh arti, harap kau mengerti. Ku rasa gembira menyanyi denganmu, aku terpikat dengan gayamu mempersonakan. Memanglah. Sebab tu kalau kita minta petunjuk daripada Allah, minta istikharah daripada Allah kan bagus. Pernah tak bila kita bercinta, bila kita nak kahwin, bila kita nak bertunang, kita minta pada Allah, ya Allah, kalau dia ni jodoh yang baik pada aku, permudahkanlah ya Allah. Kalau dia ni susah sangat jodoh pada aku, tunjukkanlah dia tak elok ya Allah. Minta. Masalah kita sekarang ni tuan-tuan, bila bercinta tu langsung tak minta tolong Tuhan, bila dah susah baru minta tolong Tuhan. Baik, tadi ada satu soalan, Sugiwati Yusof. Soalan saya pernah dia jawab hari itu, malangnya sampai sekarang pasangan suami isteri masih tidak duduk serumah, puas dah duduk pujuk untuk berdamai. Kalau dah puas untuk berdamai, dah pujuk untuk berdamai, masing-masing ego tidak mau lagi, putuskanlah perceraian lah, supaya tak menanggung dosa. Kamu nak kahwin tapi tak nak duduk sekali, kamu nak kahwin tapi tak tanggungjawab, kamu masih nak kekal suami isteri tapi dah tak bagi hak masing-masing. Cerailah supaya tak menanggung dosa. Kalau boleh baik, rujuk. Kalau tak rujuk waktu iddah, nikah dengan orang lain. Jangan duduk bergantung tak bertali. Nak kata nikah pun tidak, nak kata suami isteri pun tidak, nak kata bercerai pun tidak. Tak nak macam tu. Kemudian kita tengok lagi, Nur Hamidah Abdul Rashid, ustaz hebat, minta lagu apa pun semua ada. Radio buruk. Radio buruk. Yati Halim, demo boleh tukar-tukar watak ustaz masa bercinta, lain lembut gigi dari lidah bila dah kahwin, macam macam mana kan. Biasalah, sebab tu kita tak tahu kan. Saya dah kata tadi, kita minta petunjuk daripada Allah. Yang kedua, waktu kita nak bertunang, nak bercinta, nak kahwin, tanya kawan-kawan dia, perangai dia macam mana. Siapa yang kena tanya? Takkan anak dara nak tanya, malulah. Bapak lah buat siasatan, mak lah buat siasatan. Bagus ke anak Pak Mat Tempeh ni? Perangai dia bagus ke?
Jadi bila dah usaha, kita serah pada Allah, mudah-mudahan pilihan ni terbaik. Okey, jangan terima je. Era Arisa, ya betul tu Ustaz. Suami sekarang ni banyak yang ego, tanggungjawab isteri tanggung, ego je yang lebih. Nak buat macam mana? Dia pakai Honda, tak dia pakai Honda, mesti dia pakai Myvi. Buat macam mana? Jadi itulah dia. Akak-akak, kalau takut suami tak nak tanggung akak jangan tanggung. Bila nasi tak ada, mana nasi? Abang tak beli beras. Habis tu kamu tak boleh beli. Tanggungjawab beli beras tu tanggungjawab abang. Habis tu nak makan apa ni? Abang pergi beli beras, nanti saya masak. Kena buat macam tu lah. Gelap rumah. Apa hal gelap rumah ni? Buka lah lampu. TMB dah potong bang. Kenapa? Habis tu dah 4 bulan tak bayar. Kenapa kau tak bayar? Abang tak bagi duit. Gaji kau buat apa? Gaji saya simpan dah untuk anak sekolah. Gaji abang tu untuk bayar bil elektrik. Bayarlah kejap, nanti ku bayarlah balik. Dulu-dulu saya bayar, ada abang repair balik. Abang tak ada repair pada saya pun. Malah biar pakai lilin. Nampak? Kereta mana? Kereta Honda awak tu dah kena tarik 6 bulan tak bayar. Tu aku nak pergi kerja naik apa? Jalan kaki. Kadang-kadang bila isteri mengambil semua tanggungjawab si suami, maka pada masa itulah suami lepas tanggungjawab dia. Gajinya dihabiskan pada benda yang tak berfaedah. Malah lebih malang lagi, dia mencari sesuatu yang lain daripada isterinya. Kerana duit yang banyak, tanggungjawab yang sedikit. Hantar anak sekolah isteri, masak isteri, ngemas rumah isteri, basuh lap kipas siling pun isteri, nyuci jamban pun isteri, buang sampah pun isteri, pintu rosak terkopak isteri repair. Suami buat apa? Tidur PKP. Memang seronok lah. Kalau itu yang berlaku dalam rumah tangga kita, tuan-tuan, rumah tangga kita akan jadi rosak. Macam kata-kata Nur Ain, mampus dah lah ustaz, bercakap sampai berbuih mulut, macam ada setan dah kepala dia. Ni kalau isteri, kalau suami Kak Noh dengar ni, mampus Kak Noh. Jagalah Kak Noh. Baik, Mak Ye, mak dia ramainya wanita online. Habis tu kalau dah jodoh, okey, Puan Jamilah baca ustaz doa zikir dan tawakal. Latifah Damha, manis masa bercinta, tutur dan kata sayang. Siap bagi lagu lagi Latifah Damha. Ya, Latifah Ahmad. Damha tu Ahmad. Fauzia HA Tua, ustaz bagilah petua nak cari jodoh macam ustaz. Hai, Kak Poziah ni dah kahwin ke belum Kak Poziah? Okey. Kalau jodoh tak ke mana adinda idaman kanda, walau gelap alam maya ku cari dinda baru jumpa. Fatih Ahmad sebelum kahwin pura-pura baik, lepas kahwin na'uzubillah, masa bercinta lembut gigi daripada lidah. Hai, lain macam. Puan Jamilah bacok lagu Syarifah Aini, sedapnya. Lagu Kak Pah kan, kebanyakan lagu-lagu Kak Pah ni sedap-sedap lah. Okay. Hatiku dicuri lagi, tidak dapat ku cari, jauh di bawah pergi entah ke mana. Kau datang dalam hidupku
bagai cahaya yang terang. Pernah di suatu masa duniaku gelap. Tu lagu Syarifah ini. Baik, kalau dah nasihat pun tak terpakai, apa yang Allah pesan kepada suami-suami? Nak buat apa kepada si isteri tu? Okey. Wahjuruhunna fil madaji'. Kalau isteri kamu nusyus pada kamu, dah dinasihati tak nak ikut, tak nak dengar, kata Allah, pisahkan tempat tidur dengan mereka. Maknanya jangan tidur sekali. Kalsum Daroy Jimlani, dah lama sangat waktu bercinta tu Ustaz, kami dah kahwin 26 tahun. Okey. Isteri wajib ada pendapatan sendiri, kata Ansyah Adam. Jika tidak, suami pijak kepala. Itu pendapat daripada Assalamualaikum Diuk. Madu 3. Hai senanya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia anak yang ampunya. Siti Fatimah Nur Husin. Ustaz, hari ni birthday anak sulung saya, Muhammad Aqif Rizqi. Ustaz, doakan buat anak saya, insya-Allah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk anda, Muhammad Aqif Rizqi. Moga panjang umur, diberikan hidayah, berkekalan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Niza Hasniza, family matching Ustaz. Ada lagi ya, kita ikut saja. Niza Hasniza dah kahwin berapa lama dah family matching ni? Okey, zaman bila ni? Tahun bila kahwin ni? Baik. Isteri Mahazir Mukhtar, isteri cepat sentap, cakap sepatah dibalas 10 patah. Jam kereng Ustaz. Oh, ini mesti nama Joyah ke apa ni kan. Popet suami malam cakap, start motor duduk kedai lepak. Ada juga suami yang macam itu. Baik, dia kata zaman-zaman sekarang ni orang perempuan bijak-bijak belaka. Bila kita nasihat, dia balas balik. Bila kita tegur, dia hentam balik. Tak hentam depan, dia hentam dalam Facebook. Zaman sekarang, zaman orang tak puas hati, Facebook lah tempat meluahkan perasaan. Instagram lah, Twitter lah, apa balak semua. Tak puas hati dengan suami, cerita dalam Facebook, cerita dalam Insta. Satu dunia boleh baca apa masalah laki bini ni. Okey, cakap tak guna, tekak tak guna, engkau dengan engkau, tak apalah, engkau dengan perangai engkau. Maka kata Allah pada suami, pisahlah tempat tidur. Jangan tidur sekali. Duduk serumah, tak tidur sekali. Isteri dalam bilik, suami atas sofa. Isteri atas sofa, suami dekat meja makan dapur. Isteri ikut ke meja makan, suami tidur atas siling. Tidur dengan musang kat atas. Jangan tidur sekali. Maka seorang perempuan yang hatinya halus, bila suami tak tidur dengan dia, mula dia fikir, apa salah aku? Apa yang aku buat tak betul ni? Dia mula fikir. Halusnya Allah Ta'ala mengajar pada kita. Dan suami pun kalau tak tidur dengan isteri dia, setakat semalam dua dia tahan, masuk malam ketiga merangkak dia pergi ke bilik. Isteri kata, cara kita juga, dekat luar sejuk lah, kata dia. Bunyi macam-macam lah, abang takut. Lama-lama baiklah balik. Janganlah bergaduh, janganlah menjerit, janganlah bertengkar-tengkar. Baik. Dan kata dia lagi, memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun,
hukuman pisah tempat tidur tidaklah sedemikian besar artinya. Sebab telah tua-tua, biasa-biasanya orang tua-tua ni bila dah ada anak bercucu pun dah tak tidur sekali. Opah-opah dah tak tidur lah. Opah tidur dengan cucu. Bapak tu tidur kat sofa tu tengok bola. 2-3 pagi tengok bola, tidur. Benda yang paling menyesal malam tadi yang saya buat ialah tengok bola. Itulah benda yang paling menyesal saya tengok. Kita harap pada jurulatih tu tukarlah pemain-pemain tu. Cari pemain rajin kerja bola, rajin hambat bola. Tak payah pemain import, naturalisasi pun tak apa. Ini saya pesan ni. Walaupun saya ni kaki bangku, taklah pandai main bola, tapi saya rasa kesian, sedih orang yang tak ada semangat nak berjuang. Cuba tengok pemain Indonesia kerja bola. Tak malu ke kita dengan orang Indonesia? Main sungguh-sungguh. Ini macam jalan beli ikan ni apa, Ini saya tegur ni tuan-tuan. Minta jurulatih ke siapa, tukarlah pemain-pemain tu. Cari hak betul-betul nak main. Nama badan tegak semua, tapi harap tattoo nak buat apa? Tattoo kan main bola. Malukan kita tuan-tuan. Tak pernah saya sentuh bab bola ni. Tapi hari ni saya sentuh. Pasal bola bukan bidang saya bukan ahli bola. Tapi saya ada mata, saya pun ada naluri juga nak tengok semangat melawan, berjuang. Kesian kat keeper tu, ke hulu ke hilir, terbang sini keeper. Baik, apa hal ke bola pergi pula? Ialah benda betul, lantak jelah. Zainab Ngah Ahmad, Ustaz lagu Taman Firdaus. Bersua di Taman Firdausi, berjumpa memadu asmara, berpisah tak mungkin terjadi kerana bersumpah setia. Okey, itu Taman Firdausi, lagu P. Ramlee. Lirik dia A.R. Tompai punya lirik tuan-tuan. Termasik dengar sambil perkenal wadah terbaik. Itu kata daripada Termasik Siti PS, radio buruk kelakar. Baik. Kemudian tuan-tuan yang saya hormati, orang tua-tua memang jarang tidur sekali. Betul, kita tak nafikan lah. Orang kita, orang Melayu kita dah tua-tua ni, dulu-dulu pergi pasal hari, suami jauh kat depan, isteri belakang. Orang putih pula makin tua makin rapat, jalan berdua, minum berdua. Tu mak saleh pula. Hak kita mak tak saleh ni, jauh-jauh. Kadang-kadang isteri tu duk tengok kot tingkap, suami duk kat luar, tak mau masuk dalam. Bila isteri keluar nak nyembang sekali dengan suami pula masuk dalam. Tak rasa mesra, Ustaz. Maklum dah 80, dah 70. Sedangkan pada saat yang tua-tua itulah memerlukan kawan. Tetapi bila sebut waktu muda, nusyus, dan Allah suruh pisahkan tempat tidur, muda-muda dah dipisahkan tempat tidur, itu satu pukulan, satu tamparan yang cukup hebat. Baru kahwin 3 bulan, bergaduh dahaka melawan, suami tak balik rumah, suami tidur kat hotel. Isteri malam pertama boleh tahan, malam kedua boleh tahan, malam ketiga dia cari. Bukan dia suruh bercerai lagi, dia tak suruh cerai, dia suruh ajar, beri pendidikan,
beri nasihat. Kenapa jadi macam tu? Siti Arija Wardati, radio lama putar, lagu-lagu lama lebih mendamaikan, menenangkan daripada duk mikir. Malah nak baca ke dalam pula. Sekarang semua tak boleh. Dia benam, FB kena benam, toliah kena benam, semua kena benam. Kita cerita bab lain lah. Saya bukan apa tuan-tuan. Kadang-kadang saya dengan tuan-tuan, kita mulakan dengan zikir, dengan selawat. Kadang-kadang kita mulakan kuliah kita pagi-pagi 8.30 pagi dengan bacaan Quran Saudara Fendi Al-Margubi. Baca Quran 8.30 surah Waqiah, surah Al-Mulk. Malam-malam pun kita baca Al-Quran, kuliah kita baca Quran. Akhir dengan Quran. Kemudian kami isi lagi bacaan tahlil. Setiap hari insya-Allah bacaan tahlil masurat dan bacaan doa selamat kita masuk lagi. Jadi tuan-tuan yang mana nak ada hajat nak buat bacaan tahlil, masukkan dalam nama tuan-tuan dalam komen ni. Insya-Allah kita akan buatkan. Semalam kita dah start lah sempena PKP. Kadang-kadang saya baca Quran, kadang-kadang saya pakai saya baca Quran, kadang-kadang saya menyanyi. Tujuan saya menyanyi itu tuan-tuan tidak lain sebab kita semua stres, kita semua susah hati. Jadi kalau saya ceramah marah-marah, garang-garang, tengking-tengking, tambah-tambah stres tuan-tuan. Sebab tu saya ikut je cakap tuan-tuan. Tuan-tuan minta lagu apa pun saya nyanyi kalau saya tahu. Saedah kata tak pakai Evo, pakai MERS ustaz. Oh hebat. Okey, jadi tujuan saya bukannya tujuan apa, untuk menghiburkan tuan-tuan. Itu saja. Fauzia Tuah, ustaz, kahwin dua bermadu, tapi semua nafkah isteri-isteri tanggung. Macam mana tu ustaz? Kalau macam tu saya pun nak nikah dua. Kalau isteri tanggung semua, senang nak hidup. Dialah kena tanggung. Tapi kalau isteri-isteri setuju, isteri-isteri redha, okey abang tak payah tanggung, kami tanggung abang. Selesai. Kan? Jadi kalau isteri tuntut, isteri minta, wajib suami bagi. Baik. Halimatun Said kalau jawab macam tu, kata isteri dahkah, mengungkitlah. Macam mana tu ustaz? Asyik duit bini lama-lama lepas tanggungjawab. Asyik pakai duit bininya lama-lama lepas tanggungjawab. Nanti laki bagi pelempang ustaz, selasih Daud. Suami yang baik, pelempang tak pelempang ni dia tak pakai. Itu tanda suami baik. Kalau dia marah pun dia keluar rumah, dia takkan tampar isteri dia, tumbuk isteri dia tak. Sebab Nabi tak bagi suami usik ni. Jangan kamu pukul isteri kamu sampai luka, lebam, berdarah, pecah. Nabi tak bagi. Nanti kita cerita bab pukul. Apa maksud pukul tu nanti kita cerita. Nah, Rosnik Kasa, betul cakap. Ada lagi. Era Arisha. Okey. Baik, kadang-kadang isteri jadi nusyus sebab dia perasan diri dia cantik. Bila dia rasa dia cantik, dia Miss Korea, dia rasa dia tu Miss Colombia, Miss Nigeria, Miss Tanzania,
Dia rasa dia cantik, maka dia gunakan kecantikan itu untuk menundukkan suami dia. Dia buat apa pun suami tak marah sebab dia cantik. Marah kan tak dapat, tidur kat luar, jadi suami pun diam tak kata apa. Sebab kecantikan yang ada melalaikan suami, akhirnya tidak menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Dia menyembah isterinya semata-mata kerana nak bercumbu dengan isterinya. Apa yang isteri dia buat, dia diam saja kerana terpengaruh dengan kecantikan si isteri. Lalu tergadailah maruah si suami, jatuhlah harga diri si suami, maka jadilah isteri tadi nusyus. Maka untuk isteri-isteri yang merasa diri dia lawa, seolah-olah dia ada hak untuk dia nusyus, maka Allah ajar pada suami ni, tidur tempat lain, jangan tidur dengan isteri kamu, supaya hilang kesombongan cantiknya itu. Ada isteri yang jadi nusyus disebabkan dia orang kaya, mendapat kesenangan, kemewahan daripada mak bapak dia, maka dia rasa dia juga jadi anak raja, dia juga jadi orang besar. Tiba-tiba dia jadi kahwin, dia kena taat pada suami dia, dia kena buat kerja lah apa, dia tak sanggup buat, dia tak perlu nak taat pada suami dia, maka dia pun jadi nusyus kepada suami dia. Maka dengan sebab itu Allah kata pada suami, kalau macam ni perangai isteri kamu, pisahkan tempat tidurnya. Okey, Nurino dari Singapura, terima kasih. Paling banyak buat kerja rumah ialah isteri. Ustaz, letih jugalah. Memanglah, Siti PS. Sebab tu Nabi Muhammad pun tolong isteri dia buat kerja. Nabi pun buat kerja. Tu Nabi. Kita suami pula nak lebih pada Nabi pula. Sazwan Muhammad Zain, ramai betul isteri dalam ni. Nak buat macam mana? Tajuk buat perempuan, buat keluarga ni, orang perempuan nombor satu lah. Orang lelaki pula kalau buat politik, dia masuk pula. Masing-masing lah tuan-tuan. Saya dulu sama-sama Diuk, saya kerja, kalau dia balik awal, dia tolong masak, basuh baju semua. Alhamdulillah, susah sama-sama. Tapi bila anak-anak dah besar, senang sikit. Tak dapat pula sama-sama rasa suami saya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, Latifah Damha, pandai ustaz. Fatimah Wati Muhammad, cari jodoh macam ustaz. Ya kucai dah carilah. Terhibur dengar ustaz nyanyi Mawar Edi, hati sedih, risau hilang. Okey, sonok lah sikit kan kalau ceria. Hari ini kau datang riang, tersenyum buatku senang. Kau hias dirimu, membuat hati bertambah sayang. Fauzia HA Tuah, terima kasih ustaz baca teks saya. Sedang cari jodoh ni ustaz. Cantik. Siapa-siapa yang nak mencari jodoh tu, Fauzia HA Tuah dah ada lah. Silakan. Yusra Azara, saya selalu like dan share ceramah ustaz, tak jemu dengar. Thank you. Ahmad Lutfi Ngah Ishak kata apa? Hidup berumah tangga kena banyak bertoleransi, saling lengkap melengkapi, insya-Allah harmoni. Betul Ahmad Lutfi, saya sokong dengan anda ni, insya-Allah. Terbaik ustaz. Muhammad Nur Ibrahim, padu suara Diuk. Sina Wijdani, ustaz lagu Jeffrey Dean 1. Di lembah sungai nan indah, terdengar suara memecah. Lagu apa tu? Okey, Azarida Ramli, rasa takut nak kahwin lagi. Azarida Ramli seorang ke sekarang ni? Baik. Assalamualaikum ustaz. Fikrullah Hamdullah. Isteri keluar tanpa izin suami, sekarang tak balik-balik. Dah dipujuk pun tak balik sudah 7 bulan. Apa perlu dibuat? Buat tuntutan nusyus.
Isteri keluar rumah tanpa izin, pergi jabat agama. Nah, pergi jabat agama. Hasnani Shah macam dengar radio klasik. Macam dengar radio klasik saja. Amboi. Mentang-mentang lah cakap tu pun klasik. Amboi sedapnya lagu Kak Pa, lagu tu ustaz. Tuan-tuan. Nur Rashidah Din serik nak nikah lagi ustaz, hidup bujang lagi bagus. Ai. Ramai pula yang tak ada suami masuk line sini. Aduh. Pengalaman tu untuk mengajar kita pada masa yang akan datang. Jangan jadikan pengalaman buruk itu untuk menutup pintu hati. Kadang-kadang Allah jadikan yang tak elok itu supaya kita belajar untuk mencari yang elok. Mungkin selepas ini kita dapat yang elok. Janganlah ditutup sepenuhnya. Junaidah Daud kata, udah semua kita buat, cari lain pula, kata dia. Amboi, sabarlah. Wani Muhammad Ali seronok sambil masak sambil dengar ceramah ustaz. Itu Wani Muhammad Ali. Terima kasih. Macam-macam ada dalam kuliah ustaz, macam Kak Astro pula. Muhammad Idris, hai senangnya dalam hati kalau beristri dua seperti dunia anak yang empunya musmaisma, di mana kan ku cari ganti, di mana kan ku cari ganti serupa denganmu untuk kawan berduka menangis bersama selama-lama. Halimatun Said, doakan kesembuhan untuk mak saya. InsyaAllah kita doakan mak kepada Halimatun Said, diberikan kesembuhan, kesihatan, Allah panjangkan umur, dan Allah tambahkan hidayah kepadanya insyaAllah. Jamaliah Sudin, ustaz, suami ego melangit. Melangit pun Jamaliah, satu hari ke bumi juga. Tunggulah saat ke bumi tu. Dia takkan terbang terus naik ke planet Marih, tak ada. Akhirnya jatuh ke tanah juga. Okey, lagi tinggi ego dia, bila dia jatuh lagi dia sakit. Jadi abang-abang, akak-akak, jangan ego sangat. Makin tinggi ego kita, kalau jatuh lagi sakit. Baik, ada lagi. Akak nak rasa serik nak menikah lagi. Oi, ramainya tuan-tuan. Okey, Syazwan Rosli, sebab tu pentingnya ta'aruf sebelum kahwin kan ustaz? Ya, ta'aruf tu maknanya saling mengenali. Fauzia H2, ustaz, lagu 3 Abdul 1 ustaz. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Rosuna Abdul Rahman, ustaz, jawablah soalan saya. Mana soalan banyak kak, terlepas kak. Mana nak ceramah lagi, mana nak ngajar lagi, mana nak scroll lagi, mana nak jawab soalan lagi, mana nak nyanyi lagi. Jadi insya-Allah saya akan minta kepada petugas saya untuk pinkan. Tapi masalahnya kami di sini ni PKP. Kan, kita semuanya PKP, petugas-petugas semuanya tak ada. Jadi susahlah buat seorang-seorang, mana saya reti tuan-tuan nak buat apa nama, nak pin, nak pon, semua tak reti tuan-tuan. Jadi insya-Allah nanti saya belajar ataupun tuan-tuan ulang-ulanglah soalan tu, mudah-mudahan saya boleh bacakan soalan. Muhammad Faizal bin Ahmad, makin tua makin nak bermanja ustaz. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah petang nanti 2:30 petang. InsyaAllah jam 3 petang, minta maaf, 3 petang, jam 3 petang insyaAllah petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.